orang salah ke? Tak salah. Cuma dia tak ajak orang tu kira salah lah. Sebab tu sunnah, kalau mampu buat silakan. Kalau tak mampu buat, dia tak jadi menjadi satu dosa. Tetapi berakhlak ada berlainan. Akhlak ini dia terkait dengan iman, dia terkait dengan Islam. Satu orang yang mengaku dia beriman dan dia orang Islam, dia mesti menjaga dan perbaiki akhlaknya. Dan akhlaknya mesti di tahap sesuatu yang Allah kehendaki, bukan apa yang dipaham. Jadi apa yang Allah nak, tengok dalam Quran. Semua tahap piawaian tentang akhlak, buka Quran. Jadi oleh itu para jemaah saya hormati, moga-moga dengan akhlak yang kita buat, berdasarkan sama ada kita tengok dalam Quran ke, kita baca dalam hadis ke, ataupun memang ianya dipanggil akhlak, beradab, kita aman, maka moga-moga manalah tahu kita dapat syafaat Nabi SAW. Antara akhlak yang patut kita buat ialah sebagaimana hadis saya baca tadi, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man la yashkurin nasa la yashkurillaha. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi SAW, satu orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, automatik dia pun tidak berterima kasih kepada Allah. Dia terkait dengan Allah tu, saya kata tadi, akhlak ni terkait dengan iman dan Islam. Orang yang tak reti terima kasih, dia ni ada masalah dengan Allah sebenarnya. Kan dia masalah dengan orang tu. Orang tu buat baik dengan dia, dia diam je buat bodoh kan. Maka sebenarnya dia tu bermasalah dengan Allah. Dia tu akan menjadi tabiat. Kalau dah dibiasa tak nak ucap terima kasih pada orang yang buat baik dengan dia, lama kelamaan dia akan terbawa kepada dia pun tidak akan bersyukur atas nikmat Allah beri pada dia. Bahkan dia akan mengeluh lagi apa nikmat dia dapat. Dia akan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa aku macam ni, kenapa dia macam tu. Saya ni rajin, saya ni kerja keras tapi dapat banyak ni, dia tu kerja sikit dapat banyak tu. Contoh, dia akan mempertikaikan nikmat-nikmat Allah. Apatah lagi kalau dia tak dapat bentuk nikmat, lagilah akan keluar perkataan-perkataan. Contohnya macam, apa salah saya? Kenapa saya? Contoh, ini satu perkataan yang kita bisa dengar, mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya, antaranya salah satu macam hadis tadi, tak berterima kasih dengan orang yang buat baik dengan dia. Jadi ucapan terima kasih ni perlu. Kita perlu ucap ke orang. Sama ada kita ucap macam biasa, terima kasih, ataupun bahasa masyhur, thank you. Orang tak guna terima kasih sekarang, thank you pun. Dalam mesej TQ. Tapi nak jawab kena tulis banyak. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, ini semua perbuatan-perbuatan yang ada terkait dengan iman. Cuma lagi cantik kalau ucapan terima kasih yang kita nak ucap ialah berbentuk doa. Terima kasih tak salah, thank you tak salah, ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain ikut suka kita lah, mana bahasa yang kita pandai, ucap tak ada masalah. Tapi Nabi ajar yang terbaik daripada banyak-banyak ucapan terima kasih adalah doa. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis, Nabi kata, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa yang dilakukan kepada dia kebaikan, ada orang buat baik kepada dia, faqala li fa'ilihi, lalu dia ucap kepada orang yang melakukan kebaikan itu, jazakallahu khaira. Maka kata Nabi apa? Faqad ablagha fis sana, dia sesungguhnya telah membuat pujian yang paling sempurna, paling tinggi, paling hebat kepada orang yang sudah dibuat baik tadi, orang yang buat baik pada dia. Jadi ucapan yang Nabi ajak kat sini apa dia? Jazakallahu khairan. Cuma adalah orang tambah lagi belakang tu, yang jazakallahu khairan katsiran. Ada orang ubah jazakallahu khairal jaza, ataupun jazakallahu ahsanal jaza. Boleh, tak ada masalah. Semua semakna dengan kalimah-kalimah tadi. Tapi saya nak kaitkan apa? Doa. Kita sebut doa tu kepada orang yang buat baik kepada kita tu, maka kata Nabi itu lebih cantik, lebih baik. Telah menunaikan tahap bukan sahaja kita puji orang tu, bahkan kita ucap terima kasih sekali, dan kita buat dengan doa sekali. Kalau macam terima kasih diucapan saja, maknanya okey lah, kita hargai orang buat baik dengan kita, terima kasih.
Dia pun jawab balik sama-sama. Tapi saya dengar ada yang lain ada orang sebut, macam contoh orang cakap kita buat baik kat, dia buat baik kat kita, kita jawab balik kat dia terima kasih. Dia ada jawapan lain punya. Apa dia? Sama-sama kasih. Macam-macam orang kita ni. Ni ubah suai namanya ni. Bid'ah, bid'ah. Tapi bid'ah salah lah. Boleh, tak ada masalah. Jadi oleh itu para jemaah semati, jadi kata Nabi SAW, kita sebaik-baiknya baca doa jazakallahu khairan, paling kurang paling minimal. Dengan erti kata kita minta ke Allah, ya Allah, semoga Allah balas kebaikan engkau tadi dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Allah balas lagi apa yang dibuat baik dengan kita. Itu lebih baik. Sebab kita bukan hargai dia punya kebaikan, tetapi kita doa pula Allah balas pula kat dia. Ini yang lebih baik. Ini akhlak. Akhlak yang terbaik kepada orang yang buat baik dengan kita. Jangan dia, jangan buat bodoh, jangan. Orang hantar kuih-muih kat kita, jangan balas senyum je. Ya tak? Memanglah senyum biasa dengan sedekah kan, tapi bukan begitu. Ucap terima kasih, terima kasih, ataupun jazakallahu khairan. Kalau lelaki jazakallahu khairan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Kaf baris bawah untuk perempuan. Kalau ramai jazakumullahu khairan. Ini tengok Arab lah, kena mengaji sikit bahasa Arab. Tapi kalau tak tahu, hentam sajalah lagu. Yang penting niatnya betul. Kalau kita niat kerana kita nak doa untuk orang tu, okey je. Kita belajar kan bahasa Arab. Benda ni kena belajar, ni bukan terus pandai. Maka kita niat doa, insya-Allah Allah faham makna tujuan kita, maka dia juga akan jadi pahala dan juga dia jadi ucapan terima kasih. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat daripada orang Muhajirin Mekah. Sahabat-sahabat Muhajirin Mekah, dia kan dia pindah ke Madinah, selai sepinggang. Tak ada bawa apa daripada Mekah datang ke Madinah. Bila datang ke Madinah, orang-orang Ansar ni hebat. Kita semua tahu cerita orang Ansar sangat-sangat hebat dalam buat baik. Rasanya tak ada orang mampu buat macam mereka. Tak ada. Mereka sanggup korbankan sebahagian harta mereka, beri kepada orang Muhajirin yang bukan keluarga. Tak ada kena-mengena pun, tak ada pertalian darah. Bagi. Kemudian mereka kata, hadis itu cerita, orang-orang Muhajirin ini mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang Madinah ni, mereka ni banyak buat baik kat kita. Kita sama-sama susah. Patutnya harta mereka punya kan. Bila kalau contoh buat kerja dengan dia patut dapat lebih, betul tak? Dia punya. Tapi tak ada, dia bagi separuh-separuh. Kau separuh, aku separuh. Padahal yang dapat separuh tu orang Mekah. Patutnya kalau kau kata kau orang luar ambil sikit sudah lah kan. Tak ada. Akhlak orang Madinah memang terbaik, orang Ansar. Maka orang Muhajirin Mekah risau, datang mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami takut dengan kebaikan yang dibuat oleh orang Ansar tu nanti kami tak dapat apa-apa pahala ke akhirat. Semua pahala dapat ke orang Ansar. Betul juga. Semua orang Ansar je buat baik, orang Mekah tak buat, tak dapat apa. Yalah, dia orang dibuat baik. Macam mana nak balas kebaikan? Mereka datang pun tak ada apa-apa. Maka jawab Nabi SAW, tidak. Selama mana kamu mendoakan kebaikan mereka, doa tadi jazakallahu khairan, maka selama itu kamu berkongsi pahala juga. Dia buat baik, dia punya pahala, kamu doakan dia, kamu juga dapat pahala. Jadi kadang-kadang kita tak mampu nak balas kebaikan orang buat baik kat kita. Kebaikan dia kadang-kadang luar biasa. Orang buat baik kat kita macam-macam cara. Ketika kita sesak duit, tiba-tiba sampai duit, anak sakit, saudara sakit, keluarga sakit, kita pun tak tahu buntu nak minta mana, tiba-tiba sampai hamba Allah, awak ambil lah, gunalah untuk keluarga awak. Ketika itu hati kita macam mana? Orang yang kita tak tahu saat sebenarnya tolong kita, apa kita nak balas ni apa? Duit nak balas balik kat dia tak ada, entah bila boleh balas pun tak tahu. Maka jawablah dengan doa, ya Allah, bagilah si fulan ni sihat, panjang umur, panjanglah umur dia dalam kebaikan, limpahkan lagi harta dia ya Allah. Begitu. Ini cara kita balas kebaikan orang yang buat baik dengan kita. Tak mampu nak bagi duit ke apa ke, sekurang-kurangnya doa tu disampaikan buat mereka. Dan ini juga kita berkongsi pahala sebenarnya. Maka barulah saya nak kait dengan ayat Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nah ayat ni Allah tak sebut kamu syukur pada siapa, tak ada. La in syakartum, jika kamu bersyukur, maka kata aku, yang ni kata Allah, aku akan tambah. Maknanya jika kamu bersyukur sama ada kepada manusia, kepada Allah, orang yang buat baik pada kamu, maka Allah juga akan tambah nikmatnya. Mana orang buat baik dengan kita, kita cakap terima kasih.
insya-Allah Allah juga akan tambah nikmat juga kat kita. Bukan dia yang dapat, yang buat tu, ataupun kita yang hargai nikmat kita dapat. Bahkan kita ucap terima kasih ke orang pun, moga-moga Allah juga tambah nikmat. Jadi ni kaitan dengan akhlak. Kaitan dengan akhlak. Maka sebab itu saya kata tadi, perbaiki akhlak kita, bagi cantik, bagi manis. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaikilah akhlak kita semua. Dan kita harap moga-moga satu hari nanti akhlak yang kita cuba pamerkan, akhlak baik tu, manalah tahu kot-kot ada orang bukan Islam masuk Islam sebab kita. Dia kata Tuan Haji ni bagus betul lah, orang ni orang baik, saya cukup suka tengok dia, sebab tu saya masuk Islam. Kan dapat kita punya saham pahala. Kita tak pandai nak berdakwah, tak pandai nak dialog, tak pandai nak bercakap. Biasa yang pandai cakap ni belum tentu orang tertarik dengan dia, belum tentu. Kalau akhlak pun tak betul. Jadi sebab tu kebanyakannya orang tertarik dengan Islam ni adalah dengan akhlak. Contoh macam Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk Islam. Bilal masuk Islam macam mana? Bukan sebab Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi tengok dia kena seksa. Dan Nabi tengok dia ni hamba, bukan kena seksa. Dia ni hamba. Maka Nabi datang tolong dia buat kerja. Nabi datang tolong, tengok dia buat apa, angkat barang ke, Nabi tolong. 3 hari berturut-turut. Dia tanya, kau ni sebenarnya apa ni? Dia kata, kenapa kau baik sangat dengan aku? Aku nak kau ucap kalimah la ilaha illallah. Terus spontan dia boleh ucap kalimah. Sebab apa? Kalau orang kan fikir, iya ke kau, betul aku nak kena ucap kalimah ni? Dia tak ada fikir banyak sebab tengok akhlak tu dah. Nabi layan dia baik. Maka sebab tu mudah-mudah je Bilal masuk Islam. Tak ada fikir banyak. Jadi sebenarnya akhlak sebenarnya. Jadi manalah tahu, kita tak tahu kan. Orang tertarik dengan kita bukan sebab pandai cakap, tapi akhlak kita yang manis. Suka senyum. Senyum pun kena ada selalu. Tadi tazkirah Jumaat kat masjid pun saya tekankan pasal senyum ni. Jangan anggap senyum tu benda kecil. Jangan anggap senyum tu tak ada apa-apa Senyumlah. Sekarang pun senyum. Senyum dapat pahala. Nabi beritahu dalam hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap mana-mana kebaikan itu kecil. Jangan kamu pandang kecil, pandang rendah. Jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria. Kita tengok wajah ceria tu macam mana? Bukan muka dia berlampu-lampu Masuk wajah ceria lah senyum. Senyum tu dah ceria. Orang tengok tertarik, dia ni senyum je manjang. Asal jumpa je senyum je. Padahal orang senyum tu pun ada masalah tu. Tapi dia boleh lontarkan senyuman. Orang yang tengok yang ada masalah pun hilang masalah. Reda kejap kepala tu tengok dia punya senyuman. Jadi senyum-senyumlah selalu. Moga-moga Allah bagi kita pahala yang banyak. Kita bukan nak senyuman tu orang tertarik dengan kita, bukan. Tapi kita nak pahala. Sebab bukan kecil kebaikan itu. Dan senyuman ni memang ada, dia juga termasuk juga sebagai sedekah. Tapi bukan sedekah dekat tabung Senyum tu sedekah kat mana? Dekat manusia. Tengok manusia senyum. Itu baru sedekah. Bukan lalu tabung senyum, lalu tabung senyum. Kat masjid tak tahulah tadi berapa banyak orang senyum Lalu je RM1 pun tak lepas masuk Jadi oleh itu para jemaah semati, senyumlah selalu. Moga-moga hati kita gembira. Serabut masalah itu biasa. Semua kita ada masalah masing-masing. Mana mungkin kita tak ada masalah? Tipulah. Kalau kata saya tak ada masalah, tipu. Mesti ada masalah. Tapi nak atasi masalah itu dengan hati gembira, senyumlah selalu. Para jemaah semati, saya nak masuk ke hadis kita daripada Al-Adab Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Muka surat yang ke-86 buku hijau tu. Siapa ada tengok bolehlah. Surat 86, saya nak baca dulu hadisnya. Babu birril abi liwaladihi. Bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Wa bihi qala hadatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus an al-Wassafi an Muharib bin Diyasar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala innama sammahum Allah abraran li'annahum barrul aba'a wal abna'a kama anna liwaladika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqun atau kama qala. Jadi hadis ni kita tengok terjemahnya surat 87.
daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, yakni orang-orang yang baik, orang-orang baik. Kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Ini hadis, kita dengar sekali mungkin agak confused lah, apa makna cerita hadis ni. Jadi sebenarnya ada perkataan-perkataan yang tersembunyi di sebalik hadis ni. Bukanlah maknanya saya ni terus baca hadis terus faham, tidaklah. Saya baca syarah hadis. Sebab tu penting huraian ulama tu untuk memahami hadis. Saya pun kalau sekali tengok terjemahan tu pun kadang-kadang pun tak faham, lama renung apa makna hadis ni. Rupanya dia ada huraian yang tersembunyi. Maka saya nak cerita juga pada penjemaah apakah cerita sebenarnya hadis ni. Yang pertama kita tengok hadis tu ialah daripada Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar ni nama penuh dia Abdullah bin Umar. Cuma saya dah beritahu sebelum ni, kebanyakan sahabat yang mana nama depan dia Abdullah, dia akan direkaskan terus bin bapa. Maknanya nama dia tak sebut. Sebagai contoh, selain daripada Abdullah bin Umar, apa dia? Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas dan lain-lain. Banyak lagi dah Abdullah. Jadi mana-mana sahabat yang depan dia nama Abdullah, biasanya tak sebut nama Abdullah tu, terus bin je, Ibnu Umar. Maknanya kalau terjemah bahasa kita, bin Umar. Bin Umar. Siapa dia? Maka tak payah nak fikir panjang, tahu dah, Abdullah. Itu kehebatan nama Abdullah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, dan ramai pula nama Abdullah. Bukan seorang nama Abdullah ni ramai sangat di kalangan sahabat. Mana kata nak beritahu kepada kita nama Abdullah ni nama yang baik. Kalau kok dah kita ni ada nak bagi nama, tak salah pun bagi Abdullah. Walaupun dalam karyah tu dah ada 30 orang nama Abdullah. Letaklah bagi juga nama Abdullah, kita suka. Sebab Abdullah tu nama Allah. Cuma kalau dah dia ada anak nanti, lagi-lagi kalau anak dia perempuan, tiba-tiba binti Abdullah, kau ni betul ke? Jadi isu pula. Orang kita lah, kan kalau satu orang anak yang luar nikah, anak yang tidak sah taraf, kebiasaannya dibin atau binti kepada Abdullah. Cuma kalau nama bapaknya berbetulan Abdullah, dia tak akan boleh nama Abdullah juga. Ini tahu tak? Ni memang ada dalam JPN, Jabatan Pendaftaran Negara akan tengok. Walaupun nama Allah, nama Tuhan, kalau contoh nama ni bapa dia Abdullah, dia tak akan letak, tak boleh. Itu memang nama dia benar, sebenar. Maka kena tukar. Contoh macam bin Abdurrahman, binti Abdurrahman, nama Allah yang lain. Nama Allah juga, tapi tak nak nama yang sebenar bapa dia ada ketika itu. Sebab tu bukan bapa sah taraf. Ini berlaku memang JPN buat macam tu sekarang. Untuk kenal pasti status anak itu sendiri. Memang ada setengah orang lelaki tu dia kata, tak boleh ke? Saya nanti kalau anak tu besar malu. Tahu pula malu. Masa anak tu mengandung tak terfikir pula kan. Macam mana anak tu boleh mengandung tak nak terfikir ke? Anak tu bila nak binti tahu malu pula. Sepatutnya kamu kena malu dulu sebelum anak tu dikandungkan. Ada orang banyak fikir, dah kemudian dah terlajak baru nak terfikir. Pada jemaah semati balik pada hadis ni. Dalam hadis ni Sayyidina Ibnu Umar kata, Allah menamakan manusia dengan abrar, ataupun terjemahnya orang-orang baik. Ini sebenarnya dia ambil daripada ayat Quran. Dalam Quran ada perkataan-perkataan yang kita akan jumpa, perkataan al-abrar. Mesti pernah dengarnya. Al-abrar ni antara ayat yang pernah sebut dalam surah Al-Imran ayat 193. Contoh, wa tawaffana ma'al abrar. Ayat lain surah Al-Insan pun ada ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat lain lagi apa dalam surah Mutaffifin ada? Innal abrara lafi na'im. Ini semua perkataan al-abrar yang dalam Quran. Kata Sayyidina Ibnu Umar, semuanya adalah merujuk kepada baru tengok buku ni. Mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka. Itu maksudnya abrar, orang yang banyak buat baik. Tapi buat baik pada siapa? Buat baik yang pertama pada bapa-bapa, termasuk mak-mak dan anak-anak. Jadi sebenarnya hadis ni dia lebih tumpu kepada bapa buat pada anak, bukan anak buat baik pada bapa. Sebab tengok tajuk tu. Kalau kita tengok tajuk sebelah muka surat 86 tu, bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Maknanya tumpuan pengarang Imam Bukhari
Dia bukan nak cerita anak buat baik pada bapa, tapi bapa buat baik pada anak. Jadi seseorang itu diiktiraf sebagai al-abrar yang Allah sebut dalam Quran banyak-banyak tu, abrar yang saya baca tadi. Sebenarnya dia bukan hanya buat baik pada bapa dia je. Itu memang wajib. Dia kalau ada anak, dia buat baik pada anak, barulah dipanggil abrar. Kalau dia buat baik pada bapa je, anak dia pun dia tak jaga, anak dia tak didik dengan betul, maka dia tak layak dipanggil al-abrar. Itu maksud hadis ni. Jadi oleh itu kata Sayyidina Ibn Umar lagi, tengok depan lagi, sebagaimana bahwasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Maksudnya sebagaimana kamu kena tunaikan hak kamu sebagai anak kepada bapa kamu. Kamu anak, apa hak kamu sebagai anak? Kamu kena dengar cakap dia, taat dia, tunaikan keinginan dia. Begitu juga kalau kamu ada anak, kamu kena tunaikan hak kamu sebagai bapa kepada anak-anak. Jangan ingat anak kamu punya, tidak. Jangan ingat anak kamu kena dengar cakap kamu ikut suka-suka, tidak. Kamu kena buat baik pada mereka dengan cara macam mana? Ada banyak. Salah satunya cara yang disebutkan dalam kitab syarah yang saya baca ini, antara tanggungjawab seorang bapa kepada anak-anaknya ialah dia kena berusaha untuk bawa anaknya selamat daripada api neraka. Ini tanggungjawab yang paling besar. Berdasarkan ayat Quran surah Tahrim ayat yang ke-6, Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu. Keluarga siapa? Itu sebut semua sekali tu. Kalau dia suami, dia kena selamatkan isteri dia. Kalau dia bapa, dia kena selamatkan anak-anak dia. Semua termasuk dalam perkataan ahlikum, daripada api neraka. Maka inilah misi semua mak bapak, bukan sekadar anak-anak tinggi mencapai dalam akademik, pengajian, pendidikan dan sebagainya. Itu memang semua impian mak bapak, semua anak-anak semua pandai-pandai. Saya pun kalau anak-anak pun anak pandai-pandai, tak nak anak yang biasa-biasa. Kalau boleh nak yang level tinggi-tinggi, betul tak? Semua kita ingin macam tu. Tapi jangan lupa ada benda lebih besar, selamat daripada api neraka. Apa guna kalau anak tu pandai tapi dia sendiri menarik mak bapak dia masuk neraka? Dia jadi punca. Dia kata, bapak ingat tak dulu? Dalam hal ni bapak yang bersalah. Anakku Sazali kan, yalah betul lah, bapak dia yang salah, betul tak? Bapak dia manjakan dia masa kecil, apa nak semua dapat. Bapak dia tak hirau pasal adab akhlak. Dia sewenang-wenangnya buat apa yang dia suka. Bila dia dah besar, dia mula melawan cakap bapak dia. Jadi sama, jangan menyesal di kemudian hari kerana terlampau manjakan anak. Jangan menyesal kemudian hari. Sebab tu di samping kita didik anak, kita nak anak tu maju dalam pencapaian akademik ke, dalam kehidupan dunia dia, kita nak dia contoh dapat kerja bagus-bagus, tak ada masalah. Tapi jangan lupa misi pertama kita, bawa mereka selamat daripada api neraka. Yang lagi bagus, mereka itulah yang menjadi penyebab kepada kita masuk syurga. Ya Allah, dia mengadu pada Ya Allah ni bapa aku didik aku ngaji Quran, dia ajar aku semayang, dia beritahu tentang pentingnya amal agama. Ya Allah, kau jadikan dia masuk syurga Ya Allah. Sebab kita tu dulu dah curahkan ilmu agama kepada mereka. Biar kita tak pandai, biar kita amal tak seberapa, tapi anak kita berjaya dengan didikan agama. Para jemaah yang saya hormati, sambung lagi, antara lagi adab yang perlu dibuat oleh seorang bapa kepada anak ialah sebagaimana hadis yang kita biasa dengar daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Hadis ni daripada Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih. Dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis salati lisab'in. Suruh anak kamu solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun dah suruh mereka kenal solat, kenalkan sejadah, kenalkan beritahu apa ni semayang, apa kena baca, kenalkan. Suruh dia semayang. Walaupun dia baca pun salah, walaupun dia semayang ingat lupa sana, wudu pun banyak salah-salah lagi, tapi dah dedahkan. Mula 7 tahun. Di sini juga kita boleh faham, sebelum umur 7 tahun jangan paksa. Kita galakkan saja. Mana kita kata contoh umur dia baru 3-4 tahun, jom semayang. Dia letakkan tipe, kita letak dia ke tepi kita, dia lari hilang. Tak apa, biar. Sebab belum capai 7 tahun. Bawah 7 tahun kita galakkan saja. Contoh mungkin ada setengah bapa rajin bawa anak pergi solat. Cuma kita pesanlah kalau anak yang bawah 7 tahun ni, biarlah yang dengar cakap sikit. Dia sebab dia boleh mengganggu jemaah juga. Janganlah dia lepas kita semayang ke depan, dia kat belakang dia buat jemaah dia sendiri kan. Dia buat imam dia ada belakang, makmum belakang kan.
Dia ada pula zikir wirid kat belakang kan, dah habis. Surau dia habis satu pusing semua kan. Itu yang kita mengganggu jemaah. Kita kena ingat sembahyang ni perlukan khusyuk. Khusyuk tu mana nak datang? Keteranganlah. Tidak ada hirup pikuk, oh dia datang khusyuk. Jadi sebab tu kalau nak bawa anak juga, pastikan anak tu dah ready. Bila dengar cakap, okey, ataupun pada senang, kalau setengah bapak yang bawa anak renang, yang orang kata apa, yang jenis aktif ni, letak dekat tepi kan. Bapak dekat tepi, anak dekat tepi. Senang. Tahu anak dekat mana. Itu lebih baiklah. Cuma jangan halang. Kalau anak-anak ni nak masuk masjid, jangan halang kan. Sebab anak-anak juga ada bahagian dalam rumah Allah. Anak-anak juga dia ada bahagian dalam rumah Allah. Macam saya sendiri, kisah saya sendiri. Saya sebelum jadi imam, saya juga adalah orang yang bermain di masjid saya. Masjid Muhammad Sempak tu. Saya duduk di Muhammad Sempak daripada umur 7 tahun. Ajar tu dah ada kat masjid. Ayah saya buat hari-hari pergi masjid. Ayah kat depan sembahyang, kita kat belakang buat wirid sendiri kan. Dah memang budak-budak kanak-kanak. Jadi sebelum kita pergi ke depan tikar sejadah imam tu, kita punya kisah macam mana? Tapi kalau ayah kita tak bawa pergi masjid, masjid pun tak kenal. Sebab tu tak salah anak dia bawa masuk masjid. Main tu benda biasa. Cuma kita kena pesan, jangan main, jangan main. Main je ayah tahu, siap. Macam tu. Bawa anak pergi sembahyang. Kemudian para jemaah yang hormati, yang selepas tu Nabi kata wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun kalau tak sembahyang. Kita tanya tak sembahyang, bagi sikit das. Bukan pukul sampai lebam sikit je. Bagi dia beringat, salah tinggal solat. Itu tujuan dia. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur di antara anak lelaki perempuan. Anak-anak bila dah mula membesar, umur dalam lingkungan 7 tahun ke atas dan nak masuk 10, dah mula pisah tempat tidur. Laki lain, perempuan lain jangan tidur dekat-dekat. Walaupun adik-beradik walaupun adik-beradik kandung sedarah, seibu sebapa, kena jaga. Ni hadis Nabi dah ajar. Kemudian selain daripada itu, apa lagi para jemaah yang saya hormati? Bapa kena didik anak juga dengan berlaku adil. Sebagaimana yang saya pernah kongsi dalam bab pemberian. Kalau kita ingat hadis-hadis yang sebelum ni saya pernah cerita, kalau kita nak beri sesuatu pada anak, adil. Mana kalau anak tu dapat, anak lain pun dapat. Yang anak tu je dapat, anak lain tak dapat, yang ni akan menyebabkan apa dia? Pergaduhan antara adik-beradik. Dia tak bergaduh dengan bapa dia, tapi dia bergaduh adik-beradik. Punca siapa? Bapa dia. Bapa yang salah dalam bab itu, maka bapa akan dipersalahkan. Kemudian para jemaah yang saya hormati, antara lagi adab, akhlak ataupun tanggungjawab seorang bapa kepada anak dia, apa dia? Ini berdasarkan hadis yang lain pula. Riwayat dari Zaid bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin bila ilaha illallah." Mulakanlah ucapan kepada anak-anak kamu dengan perkataan yang pertama dengan la ilaha illallah. Apa itu maksudnya? Masa dia lahir, azankan telinga kanan. Kenalkan Allah dulu. Sebab tu bapa azanlah telinga kanan. Tapi kalau bapa tu tak pandai azan macam mana? Pernah berlaku bukan benda ni biasa, bukan pelik Ada berlaku, dia tak pandai azan. Ada orang Islam kita tak pandai azan. Mungkin sebab dia tak pernah dengar azan. Boleh jadi juga. Tapi peliklah kalau tinggal Malaysia tak pernah dengar azan. Kalau negara barat tu ya, mungkin logik. Kalau kat Malaysia tak dengar azan, pelik sangatlah. TV ada, radio ada, apa, masjid banyak, surau banyak. Kalau tak dengar azan, satu benda yang pelik lah. Melainkan memang dia sumbat telinga dia, memang tak dengar azan. Itu memang kita tak boleh buat apa lah. Jadi Nabi suruh bayi yang baru lahir dilakukan azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Tapi kalau orang tak pandai azan, kita boleh serah pada orang yang pandai. Tak salah lah. Cuma tanggungjawab sebenarnya dia bapa, kau nak azan. Tapi kalau dia tak pandai, tak apa. Kalau kita dengar ketika itu kita ada di suatu kita ada tempat tu, tak apa, biar saya azan. Kita ambil bayi tu, kita azan telinga kanan, kita iqamat kiri, telinga kiri, kita bagi balik kat dia. Tak ada masalah. Walaupun kita bukan bapa dia. Sebab kita nak anak tu kenal, mula-mula telinga dia dengar la ilaha illallah. Dan begitu juga kata Nabi, walaqinuhum indal mauti la ilaha illallah. Mati pun ajar kalimah la ilaha illallah. Orang tu tengah nazak, turun nafas naik, nafas dia turun naik, terus bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Jangan kuat sangat jangan pula mengucap tak jadi. Dia tak jadi macam tu ngajar mengucap Dia bukan cakap mengucap bukan. Sebab apa? Sebab nanti dia akan sebut balik mengucap. Yang dari Nabi ajak la ilaha illallah.
kita bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Dia dengar, geraklah bibir dia. Lidah dia bergeraklah. Kita dengar bergerak, okeylah tu. Tak payah nak pergi dengar. Tak dengar, ulang balik. Tak payahlah. Orang tu tengah nazar. Membadai dia gerak bibir dan lidah. Dan kalau kita tengok lidah dia naik ke atas, insya-Allah disebut nama Allah. Para jemaah yang saya hormati, itu tanggungjawab seorang bapa. Kemudian juga antara lagi tanggungjawab seorang bapa kepada anak dia apa dia? Ialah diberi nama yang baik dan ajar adab kepada anaknya. Ini sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas. Baik, kita dengar azan dulu, saya sambung sikit selepas azan. Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit ya.
Jadi antara tanggungjawab seorang bapa kepada anak dia, bagi nama elok-elok anak dia. Jangan bagi nama pelik-pelik. Jangan bagi nama tak ada makna. Jangan bagi nama yang memalukan anak itu. Mungkin bapa tu dia bagi ada sebenar-sebenar. Sebenar tu, sebenar ni. Dia pun bagi nama anak tu. Anak tu besar tak malu. Pahala nama dia macam tu. Jadi salah siapa? Salah orang yang memberi nama. Lepas tu cari nama yang baik. Kalau kita tengok, kita perhati kan, kerabat diraja tak ada pun nama pelik-pelik. Nama biasa je. Nama Abdullah, Ismail. Tapi kita orang-orang biasa nak nama gelima-gelima. Nama yang tak pernah dengar. Nama yang dicantum. Nama robotik. Nama canggih kita panggil. Sedangkan nama tu pun tak ada makna. Macam mana nama tu nak jadikan doa? Jadi berilah nama yang sesuai, yang baik, yang mana dia akan guna sepanjang hidup dia. Kemudian para jemaah yang mati, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, ini perawi yang sama, cuma tak ada dalam buku hijau ni lah. Ini semua saya baca dalam syarah. Kata beliau, ajarlah adab kepada anak-anak kamu, kerana kamu akan ditanya di akhirat nanti tentang apa yang telah kamu ajar kepada mereka dan apa yang kamu telah didik mereka. Maknanya Allah akan tanya, kamu betul ke didik anak-anak kamu tu, yang Allah bagi anak-anak ramai-ramai tu, kamu didik ke tidak? Allah akan tanya. Sedangkan anak-anak kamu pula akan ditanya tentang dia buat baik tak pada mak bapak dia. Jadi mak anak dia ada ada tanggungjawab dia pada mak bapak dia. Tapi mak bapak tak ada soalan? Ada. Allah akan tanya, betul ke kau didik anak-anak kamu dengan agama? Ajar tak sembahyang? Mereka pandai tak mengaji? Contoh. Jadi semua tu akan Allah tanya di akhirat. Maka didiklah sekarang selagi kita masih hidup. Tak ada istilah terlambat. Contohlah kita dah berusia, contoh macam mungkin ada sebagian orang dia dah umur 60, anak pun dah 30 misalnya. Masih terlambat ke? Belum terlambat lagi, kita belum mati. Sempat lagi tegur, sempat lagi beri nasihat. Tegurlah. Anak yang mungkin ada sebagian tak semayang, cakaplah banyak kali, semayanglah. Tapi anak yang dah besar dia tak sama dah boleh dengan anak yang kecil tu. Anak yang kecil tu boleh limpah lagi kan. Tadi kan umur 10 tahun boleh rontat. Kalau anak 30 tahun tak semayang, nak buat apa tu? Jangan. Dia akan tengking balik mak bapak dia. Tapi tak nak biar. Jangan biar. Tegur, beritahu, cakap elok-elok, panggil nama dia ataupun panggil kepanggilan dia. Alung, misalnya kalau alung lah, semayanglah, begitu. Esok pun kalau tak buat lagi, beritahu lagi. Begitulah. Sampai bila kena tegur? Selagi kita masih hidup. Dah mati mereka akan tengok balik kata-kata kita dulu. Yelah, betul lah. Dulu arwah mak, arwah ayah selalu pesan suruh jaga solat. Baru dia jaga solat. Jaga jadi begitu. Sebab tu kita akan dapat tu bila dibuat. Kerana kita tak rugi, kita tak akan menyesal sebab kita dah tegur. Yang salahnya, biarlah dia dah besar, pandai-pandai hidup lah dia. Tidak. Tak ada pandai-pandai hidup dia tak pandai. Kita lah yang kena tegur. Kemudian para jemaah yang mati, dalam bab antara kebaikan anak buat baik pada mak bapak, yang pernah saya beritahu dulu lama dah. Ada kuliah-kuliah lama-lama dulu kalau ingat. Sebab ni dah jauh dah ni bapak pada anak lah. Kalau dulu anak-anak pada bapak mula-mula kitab ni kalau kita dengar, antaranya apa? Anak-anak ni kena buat baik pada mak bapak mereka dengan mencari apa yang mak bapak dia suka. Carilah apa yang mereka suka, tunaikan apa yang mereka gembira, dan cuba elak pelihara diri daripada buat perkara yang mereka tak suka. Apa yang mereka tak berkenan tu janganlah buat. Elakkan. Walaupun kita kata benda tu harus hukumnya, tak jatuh haram, tak berusaha, tapi sebab dia kait dengan mak bapak, maka kita jaga-jaga. Ini anak dengan mak bapak. Dan juga anak, dia janganlah buat perkara yang boleh mendatangkan kebencian di antara adik-beradik dia lah. Contoh dia ni terlalu over dalam buat baik mak bapak kan, sampai ke adik-beradik lain sangka lain, ini mesti nak tanah lah ni. Itu yang risau tu. Padahal orang tu elok je nak buat baik, nak berbakti pada mak bapak dia, tapi boleh timbul salah faham. Sebab tu berhati-hati dalam bab ni, berhati-hati dalam bab tu. Anak-anak kena faham mana situasi yang sesuai dengan yang tidak. Tapi macam mana pun anak tetap wajib buat baik pada mak bapak dia. Tapi mak bapak tu dulu kena berbakti kepada anak-anak mereka dengan beri pendidikan agama. Jadi
Jadi saya dah sebut kan, anak mak bapak ni kalau nak beri sesuatu pada anak dia, berlaku adil lah, sama rata. Tapi bukan maknanya tak boleh bagi satu orang tu lebih. Boleh tak bagi satu orang tertentu tu lebih? Boleh kalau ada sebab. Contoh apa sebab dia? Kalau anak tu susah, ramai-ramai ada seorang anak susah, nak buat macam mana? Dah takdirkan hidup dia begitu. Jangan pula dia kata, itulah kau pemalas. Dulu bapak kau hantar kau ngaji, kau ponte, kau lagi, kau banyak pagar. Kita mula bebek keluar satu-satu. Kecil hati anak tu kan. Lagi kecil, lagi dia benci ke bapak dia. Kalau aku tahu, aku tak balik lah. Contoh kan. Maka kita yang ada harta ni, dia pula susah, salah tak bagi lebih daripada dia? Tak salah. Sebab dia memang susah. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab fiqh. Boleh dengan ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab, sasaja nak bagi, ingat kena bagi sama rata anak-anak lain. Harta ke apa-apalah, kena bagi sama rata. Tapi bab sayang, yang ni memang tak boleh bawa bincang. Sebab dia duduklah hati. Kita ada 5 orang anak, belum tentu anak tu 5-5 tu kita sayang sama rata. Tak boleh, sebab dia duduklah hati. Benda yang duduklah hati ni bukan kita boleh adjust. Oh, kita kata saya cuba bagi sayang semua 5-5 tu sama rata. Tak boleh punya. Sebab anak tu 5-5 tak sama. Tengok jari kita 5 kita susun, sama tinggi ke semua? Tak sama. Begitulah anak kita. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi semua anak kita. Cara kita tunjuk kasih sayang mungkin tak sama, tapi tetap sayangkan anak juga. Jadi oleh itu dalam bab pemberian juga, tengok keadaan. Bukan maknanya tak boleh bagi langsung, dan bukan maknanya tak ada pula kita kata kalau bagi dia lebih hukumnya jadi haram ke berdosa. Tengok keadaan. Wallahualam. Jadi saya juga dah sampai situ. Moga-moga apa saya sampaikan pada malamnya ada ilmu, ada manfaatnya. Dan ingatlah mukadimah saya pada tadi, awal tadi, iaitu berkaitan tentang akhlak kita, khususnya di bulan Rabiul Awal ni. Perbaikilah akhlak kita, perbanyakkan kalau orang buat baik dengan kita, terima kasih. Paling terbaik bukan terima kasih saja, doa. Jazakallahu khairah, paling kurang. Siapa ucap terima kasih dengan doa ni, memang package lah dia buat baik betul-betul. Dan selain dari itu, apa lagi akhlak Nabi? Senyum-senyumlah selalu. Moga-moga orang pun senang dengan kita, kita pun senang dengan orang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' min ta'atin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.